Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Khairul Anwar Syahmi bin Cik Ismail. Saya merupakan pelajar sarjana Pendidikan Teknikal dan Vocational daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Untuk tugasan subjek falsafah pendidikan dalam TVET, saya akan mengupas dan memberi pendapat berkenaan falsafah keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah untuk meningkatkan kestabilan dan keamanan negara. Pada pendapat saya, konsep keluarga Malaysia ini telah berjaya dan diterima secara terbuka oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita. Hakikatnya, kita telah berjaya mengharungi krisis wabak COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang berlaku sebelum ini. Jadi ini membuktikan bahawa setiap lapisan masyarakat di negara kita ini yang berbilang bangsa dan agama telah bersatu padu bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara kita. Untuk mendengar lebih banyak pendapat mengenai falsafah keluarga Malaysia ini, saya akan menemuramah beberapa orang yang daripada latar belakang pekerjaan yang berbeza untuk mendengar pendapat mereka mengenai falsafah keluarga Malaysia ini. Jom. Bersama saya pada hari ini seorang gadis cukup ayu. Boleh memperkenalkan diri, Cik? Saya Insyirah Aisyah, merupakan seorang penolong penyelidik Jabatan Pertanian. Cik pernah dengar tak pasal falsafah keluarga Malaysia? Pernah? Apa yang Cik faham berkenaan falsafah keluarga Malaysia? Sahabat saya, konsep keluarga Malaysia merupakan satu langkah kerajaan untuk menangani krisis negara kita sekarang. Contohnya, krisis ekonomi, krisis kesihatan. Kita perlulah bangkit bersama-sama untuk melawan, untuk memulihkan ekonomi negara balik. Okey, selanjutnya saya ingin tanyakan bagaimana konsep falsafah keluarga Malaysia boleh jadikan panduan untuk mengekalkan kestabilan dan keamanan negara kita. Pada pendapat saya, falsafah keluarga Malaysia sesuai dijadikan sebagai panduan untuk kestabilan dan keamanan negara kerana kita semua tahu perpaduan teras kesejahteraan negara. Okey, disebabkan itu perpaduan amat penting dalam masyarakat untuk membangunkan negara ke arah yang lebih maju untuk menghadapi segala cabaran yang akan mendatang. Sebab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita perlu ambil tibar dan pengajaran dari pepatah tersebut. Perpaduan amat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Okey, terima kasih Cik atas pandangan dan pendapat diberikan. Okey, sama-sama. Bersama saya pada hari ini, Cik Syamudin merupakan seorang juruteknik di sebuah syarikat semikonduktor. Saya sedia maklum bahawa Perdana Menteri kita telah melancarkan satu konsep keluarga Malaysia semasa kita dilanda wabak pandemik COVID-19. Jadi saya ingin tanyakan pendapat Encik Isyam, apakah yang Encik Isyam faham berkenaan falsafah keluarga Malaysia? Apa yang saya faham keluarga Malaysia ni, keluarga Malaysia ni terdiri daripada banyak agama dah tahu. Antara agama yang kita tahu di Malaysia sendiri, agama yang muda-muda sekali agama Islam lah. Yang kedua tu China, India, Siam, itulah. Lepas tu kaum ni, kaum-kaum Iban, banyak lagi lah kaum-kaum yang ada di Malaysia ni. Itu sahaja. Sebenarnya Encik Isyam, saya ingin tanyakan apakah peranan individu bagi melestarikan falsafah keluarga Malaysia ini? Perannya untuk individu keluarga Malaysia ni, di Malaysia ni ada sekolah yang terdiri daripada semua kaum agama. Perannya dia ni, mak ayah ni berbeza perannya lah. Dia bagi anak-anak bersekolah di sekolah tersebut, seperti mana orang Islam, Cina, India, sekolah bersama-sama. Daripada sekolah itulah akhir terpupuknya rasa keluarga yang dipikir semua rakyat Malaysia. Kiranya daripada kecil lagi kita diajar supaya berkawan dengan sesama agama, dan tak ada lah
perkara yang kita ni hanya berkara dengan kawan kita sahaja, tak berkara dengan kawan lain. Itulah cita-cita negara Malaysia ni memang nak capai lah. Itu yang saya tahu. Okey. Terima kasih Encik Syam atas penjelasan dan pendapat yang diberikan. Sama-sama. Bersama saya pada hari ini ialah Puan Nur Syafiqah yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah menengah kebangsaan Bandaraya, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, konsep keluarga Malaysia akan dijadikan falsafah baharu dalam pentadbiran negara. Jadi saya ingin tanyakan kepada Puan, apakah yang Puan faham mengenai falsafah keluarga Malaysia ini? Okey, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Pertama sekali mengikut berdasarkan pandangan saya terhadap maksud konsep keluarga Malaysia itu sendiri adalah pertama sekali konsep keluarga Malaysia ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana menekankan tentang aspek perpaduan antara seluruh rakyat Malaysia. Jadi konsep keluarga Malaysia ini menekankan perpaduan tanpa mengira bangsa, agama maupun kaum seseorang individu tersebut. Jadi secara ringkasnya konsep keluarga Malaysia ini dapat difahami seperti sebuah keluarga yang mana setiap ahlinya saling memberi dan menerima serta saling membantu antara satu sama lain dan juga sentiasa meraihkan perbezaan pendapat secara terbuka. Jadi secara ringkasnya konsep keluarga Malaysia ini adalah sebuah keluarga yang harmoni, yang sejahtera, yang mana ahlinya adalah terdiri daripada seluruh rakyat Malaysia. Okey, seterusnya Puan, sebagai seorang guru, saya ingin tanyakan apakah kepentingan falsafah keluarga Malaysia dalam sektor pendidikan? Okey, sudah kita faham tentang konsep keluarga Malaysia itu. Jadi sebagai seorang pendidik, saya merasakan konsep keluarga Malaysia itu sangat penting untuk dititik beratkan di dalam sebuah sekolah ataupun di dalam institusi pendidikan. Jadi pada pandangan saya, kepentingan konsep keluarga Malaysia kepada pendidikan adalah dapat melahirkan sekolah yang harmoni ataupun yang lebih sejahtera apabila semua warganya mengamalkan konsep yang diterapkan dalam keluarga Malaysia ini. Jadi yang seterusnya, dengan adanya konsep keluarga Malaysia yang dititik beratkan di sebuah sekolah, jadi dia dapat melahirkan murid yang tidak mengamalkan budaya buli ataupun pergaduhan sesama murid dapat dikurangkan kerana semua murid dapat meraihkan kepelbagaian pendapat ataupun perbezaan pendapat sesama mereka. Yang seterusnya saya juga dapat merasakan kepentingan konsep keluarga Malaysia ini adalah dapat meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan sesebuah sekolah itu sendiri. Kerana bila terdapat murid yang kurang mahir dalam satu-satu topik ataupun satu tajuk yang telah dipelajari, maka murid tersebut dapat dibantu oleh murid yang lebih mahir ataupun lebih menguasai sesuatu topik itu sendiri. Bila mana murid ini mengamalkan konsep saling bantu-membantu yang mana juga diterapkan dalam konsep keluarga Malaysia ini. Berdasarkan pandangan saya, memang amat pentinglah untuk adanya konsep keluarga Malaysia di dalam bidang pendidikan. Okey Puan, terima kasih di atas penjelasan dan pendapat yang diberikan tadi. Okey, terima kasih juga di atas soalan yang telah diajukan dan juga peluang yang diberikan kepada saya. Sama-sama Puan.